Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 10 Februari bersama saya Adi Akmal Syahrul dan berikut tajuk utama malam ini. Sindiket agih kuota umrah terbongkar, 6 direman. Juga korban gempa bumi cecah 21,000 orang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membongkar sindiket menentukan pengagihan kuota jumlah tempat duduk penerbangan bagi agensi-agensi pembekal perkhidmatan umrah dengan meminta rasuah kononnya berbentuk komisen. Menurut sumber SPRM, 6 individu yang terdiri daripada pengarah dan kaki tangan syarikat pelancongan melibatkan 6 syarikat ditahan dalam operasi khas di 4 negeri iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Kedah semalam. Memetik bernama, sumber berkata kesemua yang ditahan berumur antara 34 hingga 55 tahun kini direman selama 4 hari bermula hari ini hingga Isnin depan. Sindiket itu dipercayai telah menjalankan kegiatan terbabit sejak 2018 dan dikatakan sebanyak 216,000 tiket telah diagihkan dengan bayaran rasuah sekurang-kurangnya berjumlah 10.8 juta ringgit. Sumber itu berkata agensi-agensi pelancongan umrah dikatakan terpaksa membayar kos tambahan berbentuk rasuah bagi memastikan kuota jemaah mereka mendapat tempat duduk penerbangan dan perkara ini dipercayai antara faktor harga tiket penerbangan umrah tinggi. Menurut sumber itu lagi, sebuah syarikat terbabit telah dilantik oleh sebuah syarikat penerbangan antarabangsa sebagai ejen tunggal untuk mengurus dan mengagihkan kuota tempat duduk bagi setiap penerbangan mengerjakan umrah. Modus operandi sindiket ialah mengenakan bayaran rasuah berjumlah antara 50 hingga 250 ringgit bagi setiap kuota tiket bagi jemaah umrah. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Pemilik kenderaan persendirian tidak lagi perlu memaparkan lesen kenderaan motor LKM atau road tax dan lesen memandu Malaysia LMM persendirian secara fizikal bermula hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook berkata ia akan digantikan dengan mod paparan LKM Digital ELKM dan LMM Digital LMM yang dilaksanakan di bawah satu projek perintis secara dalaman. Inisiatif ini akan dilaksanakan secara berperingkat. Dengan fasa pertama melibatkan kenderaan persendirian individu, termasuklah motosikal, mengambil kira kesediaan sistem dan penerimaan awam terhadap pelaksanaannya sebelum perluasan pelaksanaannya ke fasa-fasa seterusnya. Mod paparan ELKM dan ELMM itu boleh dimuat turun melalui portal awam Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atau aplikasi mobile MyJPJ di bawah satu projek rintis secara in-house. Selaras dengan inisiatif itu, Loke berkata peruntukan di bawah Seksyen 20 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 iaitu setiap LKM hendaklah dilekatkan dan dipamerkan pada kenderaan yang berkenaan tidak lagi akan dikuatkuasakan bagi kategori pemilik di bawah fasa pertama. Tambah Loke, pemaparan secara digital belum diwajibkan dan tempoh advokasi akan dijalankan selama setahun dengan mengambil kira kekangan pemilik di kawasan pedalaman khusus di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, langkah pendigitalan itu mampu mengurangkan kesesakan di pejabat dan kaunter JPJ sehingga 80% selain penjimatan sebanyak 96 juta ringgit setahun dari segi kos pelekat dan kad. Perkembangan gempa bumi di Turki dan Syria, lebih 100 jam bencana tercetus. Misi mencari dan menyelamat diteruskan walaupun harapan menemui mangsa terselamat semakin nipis. Angka kematian di kedua-dua negara kini mencecah lebih 21,000 nyawa.
Selain mencari mangsa yang tertimbus, tumpuan turut diberikan kepada mangsa terselamat yang memerlukan bantuan kecemasan. Di Hatay, sebuah hospital besar yang tidak beroperasi kerana rosak teruk akibat gempa, kini digunakan sebagai helipad untuk membawa mangsa cedera ke hospital dan kemah perubatan di bandar berdekatan. Sukarelawan terdiri daripada doktor dan petugas kesihatan dari Turkiye dan Libya kelihatan bertungkus lumus mempersiapkan mangsa yang cedera untuk diterbangkan menggunakan helikopter. Ada antara mangsa yang kritikal. Hatay adalah antara bandar yang paling teruk terjejas dengan jumlah mangsa korban tertinggi. Kemusnahan mengakibatkan banyak hospital tidak dapat beroperasi sekaligus menyukarkan usaha merawat mangsa gempa. Sejuk ekstrim di Ground Zero serta faktor keselamatan geopolitik antara cabaran besar yang perlu ditempuhi pasukan penyelamat kedua Malaysia di Turkiye. Sekitar awal pagi tadi, cuaca di Turkiye adalah sekitar -2 darjah Celsius. Situasi itu menyukarkan kerja mencari dan menyelamat mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Namun keadaan itu dapat ditempuhi dengan kerjasama pihak berkuasa pengurusan bencana dan kecemasan AFAD Turkiye. Ketika ini seramai 140 pasukan SMART telah digerakkan ke Turkiye bagi misi bantuan kepada mangsa yang terjejas menerusi penghantaran kumpulan pertama dan kedua pada 6 Februari dan 9 Februari. Pasukan ini dianggotai pegawai dan anggota daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Antara kepakaran utama pasukan SMART ialah struktur bangunan runtuh, penyelamatan dari tempat tinggi yang menggunakan tali, ruang sempit, penyelamatan di air dan penyelamatan di gunung dan hutan belantara. Mengikut prosedur antarabangsa, pasukan ini akan berada di Turkiye selama 14 hari sebelum mereka pulang ke Malaysia. Sementara itu, pasukan penyelamat SMART berjaya menemui 5 mayat mangsa gempa bumi di bangunan 7 tingkat yang runtuh di Nurdagi, Gaziantep. Operasi disifatkan amat rumit dan berbahaya memandangkan struktur tidak stabil. Manakala itu, bayi berusia 7 bulan ditemui masih bernyawa walaupun tertimbus selama hampir 68 jam. Pasukan penyelamat menemui bayi terbabit di sebalik runtuhan bangunan di wilayah Hatay, Turkiye. Ibarat satu keajaiban, bayi yang dikenali sebagai Helen Initi Zanolu itu dibawa keluar dari kawasan runtuhan. Helen dilapor berada dalam keadaan baik dan dibawa ke hospital tempatan untuk rawatan lanjut. Detik-detik menyayat hati itu sempat dirakam Jabatan Bomba Perbandaran Metropolitan Istanbul. Sementara itu di Antakya, jeritan seorang wanita di sebalik dinding menarik perhatian pasukan penyelamat. Pencarian itu berhasil apabila seorang wanita, Melda Atas, berjaya dibawa keluar hidup-hidup selepas hampir 80 jam terperangkap. Kejayaan operasi itu memberi kesan emosi kepada pasukan penyelamat ketika operasi menyelamat berdepan detik sukar di samping harapan untuk menemui mangsa hidup semakin pudar. Tim operasi Starlight pertama Angkatan Tentera Malaysia ATM berlepas ke lokasi gempa awal pagi tadi bagi misi bantuan Hospital Medan tahap 3 di Turkiye. Kumpulan pertama itu terdiri daripada 36 pegawai serta anggota selain membawa peralatan hospital seberat 44 tan untuk operasi selama 6 minggu. Markas ATM dalam satu kenyataan berkata, Hospital Medan itu akan ditempatkan di Adiyaman dengan kapasiti 60 buah katil dan turut dilengkapi dengan kemudahan wad, bilik pembedahan, unit rawatan rapi, radiologi dan makmal serta kepakaran dalam bidang tertentu. Pengoperasian Hospital Medan Malaysia di Turkiye itu melibatkan keseluruhan 106 pegawai dan anggota ATM diketuai oleh Brigadier General Datuk Dr. Amran Amir Hamzah sebagai pemerhati operasi. Secara keseluruhan, bantuan perubatan melibatkan 3 fasa bermula hari ini. Hospital terbabit dikoordinasi bersama Kedutaan Turkiye di Malaysia, Kementerian Luar Negeri Malaysia dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi memberi rawatan kepada mangsa gempa bumi. Wajib patuh fatwa, elak terpesong akidah.
Jangan menilai dosa dan pahala buat mangsa yang ditimpa musibah. Itu tegas Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah kepada individu yang menyebarkan fitnah terhadap mangsa gempa bumi di Turki dan Syria. Jelas beliau, musibah yang menimpa mereka adalah satu ujian dan pengajaran buat setiap manusia. Bahkan sudah menjadi kewajipan terhadap umat Islam untuk membantu mereka yang ditimpa bencana. Pada masa yang sama, kita juga tidak boleh meletakkan satu kesalahan kepada pihak yang menerima musibah. Lalu kita menyerang mereka dan menuduh mereka ini adalah dosa yang mereka lakukan, maka kerana itu mereka layak menerima musibah. Demikian itu bukan sikap seorang Muslim. Kerana musibah ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, kepada orang Islam dan juga kepada orang bukan Islam. Dan sikap kita menerima ia sebagai satu musibah, dan bagi mereka yang tidak dikenakan musibah, mereka berkewajipan untuk membantu mereka yang menerima musibah. Jelas beliau, setiap musibah yang menimpa manusia itu mempunyai hikmah tersendiri di samping mendorong manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Islam ada konsep syukur dan ada konsep sabar. Bagi mereka yang menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bersyukur di atas nikmat berkenaan, dan mereka yang diberi ujian dan bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka perlu bersabar. Ketika ini pelbagai negara termasuk Malaysia, Pakistan dan India telah menempatkan pasukan penyelamat mereka di Turkiye. Malaysia adalah antara negara pertama bertindak balas terhadap bencana yang melanda Turkiye dengan pengumuman sumbangan $1 juta Amerika untuk membantu mangsa gempa bumi, dan telah mengerahkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART ke dua negara itu. Aplikasi khas Menu Rahmah yang bakal diumumkan dalam masa terdekat akan menyelaraskan waktu operasi inisiatif itu di setiap premis yang terlibat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, strategi itu juga bagi memastikan rakyat tidak ketinggalan atau terlepas untuk menikmati usaha murni di bawah agenda Malaysia Madani itu. Beliau berkata pihaknya sedar ada segelintir pengusaha restoran yang menawarkan menu rahmah pada waktu yang terhad. Itu kita akan selaraskan ya. Dalam pada ini kita akan adakan directory. InsyaAllah kita akan bangunkan satu apps directory di mana kita akan mempamerkan lokasi di mana menu itu boleh didapati, dan saya terima pandangan pada pukul berapa sampai pukul berapa. Jadi pandangan itu akan diambil kira oleh pihak kementerian untuk memudahkan pelanggan-pelanggan untuk menikmati menu ramah ini. Katanya aplikasi yang membolehkan pengguna membuat rujukan mengenai inisiatif menu rahmah itu masih dalam fasa pembangunan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan menu rahmah di cawangan Burger King, Persiaran Indah, Johor Bahru petang tadi. Datuk Seri Salahuddin dalam masa sama menegaskan pelaksanaan inisiatif menu rahmah yang menawarkan makanan pada harga maksimum RM5 itu mampu membawa pulangan positif buat peniaga dan pembeli. Ia susulan kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Econsave Cash and Carry yang memaklumkan nilai jualan bagi rangkaian pasar raya itu meningkat 30% sejak jualan rahmah dilancarkan Disember lalu. Umat Islam wajib menghormati ketetapan atau fatwa yang dikeluarkan bagi memastikan akidah tidak terpesong. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, fatwa itu dalam masa sama perlu dipatuhi untuk mengelakkan perbalahan dalam kalangan umat. Mana dalam konteks penentuan sama ada orang Islam boleh menyertai perkara ritual yang melibatkan agama lain, iaitu memang dalam bidang kuasa jawatan kuasa fatwa negeri-negeri. Maka sudah tentu atas dasar kita menghormati kepakaran yang ada, maka kita ikut. Jadi saya ingat bila mana kita satu fatwa tadi telah dikeluarkan dan sebagai orang Islam, dan kita patuh kepada fatwa yang telah dikeluarkan. Allah SWT sebut atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan taatlah kepada pemerintah. Maka dalam konteks ini pemerintah
yang berkuasa untuk mengeluarkan sesuatu fatwa telah mengeluarkan fatwa tersebut. Jadi untuk mengelakkan sebarang perbalahan dan sebagainya, dan Allah SWT ajar kita patuh dan kita ikut kepada badan atau mereka-mereka yang telah berautoriti dalam kerajaan tersebut. Pada 2 Februari lalu, Kerajaan Johor mengumumkan akan mewartakan fatwa orang Islam hadir ke upacara ritual perayaan penganut agama bukan Islam dalam masa terdekat. Fatwa itu diperkenan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertujuan memberi pendidikan serta kesedaran supaya larangan tidak terus diamalkan secara berleluasa. Berdasarkan fatwa berkenaan, masyarakat Islam di Johor dibenarkan mematuhi undangan Majlis Kerajaan sesuatu perayaan bukan Islam, tetapi tidak boleh terbabit dengan sebarang upacara atau ritual yang berkait dengan amalan agama itu. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP memperuntukkan bantuan 1.25 juta ringgit kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor MAIJ bagi membantu mangsa banjir di negeri itu. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata ia meliputi bantuan kewangan berjumlah RM1 juta selain 600 unit sumbangan barangan keperluan dan peralatan pembersihan berjumlah RM250,000. Selain itu, misi kali ini turut akan membawa sumbangan daripada syarikat-syarikat MAWIP, iaitu yang pertama 600 unit set peralatan persekolahan dan 1000 unit barangan makanan dari Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan. Yang kedua, 1000 unit barangan sumbangan daripada Pusat Pungutan Zakat PPZ MAWIP dan 100 unit barangan sumbangan daripada Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur. Beliau ditemui media selepas melancarkan Majlis Pelepasan Program Misi Bantuan Banjir MAWIP Insani Negeri Johor di SDI Masjid Wilayah Persekutuan pagi tadi. Misi banjir dengan kerjasama antara MAWIP dan Yayasan EZY Prihatin itu disertai 75 orang terdiri daripada syarikat milik MAWIP, Angkatan Tentera Malaysia ATM, sukarelawan, skuad cuci-cuci MAWIP dan Brigade Muda MAWIP. Penyerahan sumbangan tersebut akan bermula di Batu Pahat dan Keluang diikuti beberapa lokasi lain yang terjejas. Untuk rekod, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP sebelum ini telah melaksanakan misi bantuan banjir ke Pantai Timur di Terengganu, Kelantan dan Pahang dengan peruntukan sebanyak RM6 juta. Hutan terbakar ragut 24 nyawa. Bertemu kembali, kutipan zakat di Pulau Pinang menunjukkan prestasi memberangsangkan dengan jumlah kutipan keseluruhan melebihi RM150 juta bagi tahun 2022. Peningkatan itu melibatkan kutipan zakat fitrah dan zakat harta dan ia jauh lebih baik berbanding kutipan pada 2021 dengan lonjakan sekitar 1.97%. Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MAIN PP, Datuk Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman dalam sidang media khas di Pejabat ZAK-PP Bandar Perda Bukit Mertajam Pulau Pinang berkata kutipan zakat bagi 2022 lebih memberangsangkan berbanding 2021 dengan sasaran kutipan hanya RM136 juta. Prestasi kutipan zakat keseluruhannya yang direkodkan adalah sebanyak 150 juta 144,855 ringgit dan 61 sen. Jumlah ini meningkat daripada jumlah kutipan pada tahun 2021 dengan lonjakan ataupun peningkatan sebanyak 1.97%, iaitu bersamaan dengan RM2,905,083 dan 22 sen. Zakat harta mencatatkan jumlah kutipan sebanyak 143,546,763 ringgit dan 64 sen berbanding 141,219,358 ringgit dan 71 sen
pada tahun 2021. Jelas Datuk Ahmad Zakiuddin, peningkatan itu didorong oleh kesedaran yang tinggi dalam kalangan umat Islam untuk menunaikan rukun Islam keempat itu. Sementara itu, tahun 2022 turut menyaksikan agihan zakat yang lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Jumlah agihan zakat pada tahun 2022 pula adalah sebanyak 155 juta. Banyak. 155,678,81 sen. Iaitu peningkatan sebanyak 9.11% berbanding agihan tahun 2021 sebanyak 142,224,809 ringgit dan 10 sen. ZPP turut mengumumkan penambahbaikan 3 skim agihan iaitu skim agihan kewangan sekaligus yang mencatat kenaikan antara RM100 hingga RM200, skim agihan kewangan bulanan yang dinaikkan RM100 dan skim agihan perubatan rawatan dialisis dinaikkan daripada RM1,800 kepada RM2,500. Sementara itu, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) melalui tabung bantuan kemanusiaan ZPP akan menyumbang RM250,000 kepada mangsa gempa bumi di Turkiye selain meminta semua masjid di Pulau Pinang membuka tabung kutipan bagi tujuan sama pada 17 dan 24 Februari. Kerajaan Negeri Perak bercadang menempatkan mesin layan diri tuala wanita dan sanitari di sekolah rendah terutama di kawasan luar bandar bagi menangani isu kemiskinan haid di negeri itu. Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Pembangunan Usahawan Negeri, Salbiah Muhammad berkata langkah itu juga bagi memberi kefahaman dan kesedaran kepada murid perempuan mengenai penjagaan sistem reproduktif seawal usia 9 tahun. Terutama dia di peringkat pelajar-pelajar sekolah rendah. Jabatan Pendidikan sendiri ada tak disediakan keperluan itu? Kalau dulu proses kedatangan haid ini kebanyakan usia dah masuk melangkah ke sekolah menengah. Kita tak bagi tumpuan sangat dekat sekolah rendah ni. Tapi sekarang ni tadi rata-rata saya tanya pelajar bila datang sekolah rendah mereka dah mula datang. Sebab itu mungkin ada keperluan-keperluan sekiranya kita rasakan perlu kita boleh fikirkan di sekolah. Menurut Salbiah, amalan dan budaya sebahagian masyarakat yang masih menganggap haid sebagai isu peribadi dan tidak harus dibincangkan akan menyebabkan kelompok yang susah akan terus terperangkap dalam isu kemiskinan haid. Salbiah berkata bagi mengatasi isu kemiskinan haid di negeri itu, kerajaan negeri telah melancarkan program pemberian kit asas sanitari wanita negeri Perak PROKIS yang diadakan di 12 daerah. PROKIS akan menumpukan penerima dari kalangan pelajar-pelajar yang layak melalui kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri. Beliau berkata demikian kepada media pada Majlis Perasmian PROKIS di Sekolah Menengah Kebangsaan SM Raja Chulan di Ipoh. Sementara itu, rata-rata pelajar yang ditemui menyatakan sokongan supaya mesin layan diri tuala wanita ditempatkan di sekolah. Mesin tu lagi dia bagi dia sangat keperluan lah untuk kita, macam tiba-tiba contohnya kawan pun tak ada, cikgu pun tak ada, lagi senang kita nak dapat. Sokong sebab kita senang lah kalau kita tak payah minta kawan, tak payah susahkan kawan sebab kawan bawa bukan untuk diri sendiri. Laporan luar negara, kami hilang segala-galanya. Itu rintihan mangsa tragedi kebakaran hutan di tengah Chile. Bencana itu telah mengorbankan 24 nyawa dan mencederakan lebih 2,000 individu setakat ini. Lebih 5,500 penduduk hilang tempat berteduh setelah lebih 1,200 rumah musnah dijilat api. Menurut mangsa, mereka terpaksa bermalam di dalam kemah berbumbungkan langit. Apa yang tinggal hanyalah saki-baki kediaman mereka yang hangus terbakar. Dalam kebakaran sejak seminggu lalu itu, kira-kira 300,000 hektar hutan musnah. Dalam pada itu, perintah berkurung dikuatkuasakan di 5 wilayah terjejas bermula 12.30 malam hingga 5 pagi. Presiden Gabriel Boric berkata, perintah berkurung itu demi keselamatan rakyat negara itu. Beliau juga memberi jaminan keselamatan terhadap setiap mangsa yang terjejas akibat bencana berkenaan.
Kira-kira 5,600 ahli bomba dari Chile, Meksiko, Colombia, Spanyol dan Argentina bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan tersebut. Menurut pihak berkuasa, suhu panas melebihi 40 darjah Celsius dan kemarau menjadi faktor kebakaran hutan mudah tercetus. Ekonomi Malaysia dijangka tidak meleset tahun ini. Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus menegaskan Malaysia dijangka tidak mengalami kemelesetan ekonomi tahun ini. Ia didorong oleh permintaan dan perbelanjaan domestik yang mampan ketika pertumbuhan perlahan ekonomi global. Walau bagaimanapun beliau berkata unjuran rasmi keluaran dalam negara kasar KDNK terkini hanya akan dikeluarkan menerusi pembentangan semula Belanjawan 2023 pada 24 Februari ini. Setakat ini katanya prestasi suku pertama 2023 menunjukkan pertumbuhan lebih kukuh berbanding dengan pertumbuhan 7.0% yang dicatatkan semasa suku keempat 2022. Negara turut mencatatkan peningkatan berterusan dalam pasaran kerja susulan pembukaan semula China. Beliau berkata kerajaan juga menekankan angka pelaburan yang tinggi serta pemulihan berbentuk V yang dicatatkan aktiviti pelancongan yang sudah cukup untuk mengimbangi penyederhanaan ekspor yang berpunca daripada pertumbuhan permintaan global yang lembap. Pada masa sama, pertumbuhan ekonomi turut dijangka di peringkat global. Malah tabung kewangan antarabangsa IMF juga telah menaikkan unjuran KDNK bagi 2022 dan tahun ini. Berdasarkan unjuran terkini, IMF menjangkakan pertumbuhan sebanyak 2.9% pada 2023 berbanding 2.7% yang dibuat sebelum ini. Bagi suku keempat 2022, pertumbuhan global terus perlahan dalam keadaan kadar faedah lebih tinggi dan kegiatan perdagangan yang lembap. Peningkatan semula kes COVID-19 di China yang teruk juga menjejaskan perbelanjaan dan aktiviti pengeluaran. Ekonomi Malaysia bagi 2022 berkembang pada kadar tertinggi dalam tempoh 22 tahun iaitu 8.7% berbanding dengan 3.1% yang dicatatkan tahun sebelumnya dipacu oleh pertumbuhan positif dalam semua sektor. Walau bagaimanapun berasaskan suku ke suku, angka KDNK menguncup 2.6% pada suku keempat 2022 berbanding suku ketiga tahun sama. Sekian untuk malam ini. Jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Akmal Syarum. Assalamualaikum dan selamat malam.